Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah taala, bersama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada malam ni dapat kuliah secara bersemuka. Debar dia lain sikit. Tambah-tambah pula ramai orang alim kat dalam ni, masya-Allah. Ahli-ahli syurga semua. Biasa duduk depan kamera kan. Last bulan puasa itu. Bulan puasa last. Ni baru mendapat kuliah bersemuka lah. Yang mana difahamkan semalam lagi ya. Masya-Allah, tabarakallah. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak COVID-19 ni, dan kita mengikutlah segala saranan SOP dan sebagainya, vaksin dan sebagainya. Memang yang paling utama sekali adalah kita sebagai orang mukmin, pergantungan kita hanya kepada Allah SWT. Ini bab akidah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya dafi'al bala wa ya sami'ad du'a. Ya Allah yang menolak bala, wa ya sami'ad du'a, yang mendengar doa-doa permintaan kita. Idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan. Ini yang paling utamalah, akidah kita sebagai orang mukmin, keyakinan kita. Kemudian kita sedia maklum juga ada di sana sebab. Contohnya vaksin lah. Jadi sebab itu kalau ialah geng golongan anti vaksin, contohlah kita tanya dia balik, pergantungan kamu dengan Allah Ta'ala ni dah betul-betul sampai tahap mana? Kita tanya dia balik. Jadi tuan-tuan, kita pertengahan lah. Kalau betul kita ni kata tak perlu asbab-asbab ni, tak perlu kepada sebagainya yang direka, dicipta oleh manusia dan sebagainya, kita pok dada tanya selalu, tengok tahap keimanan kita lah. Sebaiknya kita berada di pertengahan. Kita pun sedar diri kita ni umat akhir zaman. Kita bukan di zaman khairul qurun, sebaik-baik kurun, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat 2 rakaat turun hujan. Solat maknanya Allah Taala, makna dengan Allah Taala tu tak ada hijab lah. Sedangkan kita ni kena banyak istighfar banyak. Tak ada cara lain untuk kita supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah dengan kita beristighfar.
perbanyakkan istighfar, insya-Allah. Mudah-mudahan bila seluruh umat Islam kembali kepada Allah, alhamdulillah, sepanjang daripada permulaan pandemik COVID-19 ni, alhamdulillah, dari kalangan usahawan ke artis ke sebagainya, ada yang telah berhijrah. Maknanya taufik hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah taala yang Maha Kuasa akan mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus kepada lihat sambungan kitab kita. Bagi yang ada kitab, muka surat 305 ya, muka surat 305. Baik, qal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab, musannif, mudah-mudahan ilmu yang kita belajar pada malam ni kita kongsikan bersama, niat belajar dan mengajar, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya, oleh itu maka tetaplah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapkanlah percayaan kita bahawa sesungguhnya setiap kesukaran, kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Ya mu'assir, apa doa itu, jangan lupa. Yassir wala tu'assir. Permudahkan, jangan susahkan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sepanjang pandemik COVID-19 ni tuan-tuan, banyaklah kesusahan dari segi cari makannya, dari segi kematian yang telah sampai ajal dia lah. Kalau tak ada COVID pun dah sampai ajal tetap mati juga. Tapi itu maknanya sebab kematian dia. Jadi ditulis dalam surat mati itu, mati sebab apa? Sebab penyakit COVID. Ada orang mati kemalangan, ada orang mati sakit tua dan sebagainya, mati mengejut, macam-macam. Jadi tuan-tuan, sepanjang PKP ni kan berbagai kesukaran, kesulitan, kemalaratan dan sebagainya tuan-tuan. Kesukaran ini Allah berfirman disertai dengan kemudahan. Dan kemudahan ni, macam mana kita nak faham kemudahan tu? Fa inna ma'al usri yusra. Kesusahan disertai dengan kesenangan. Kesenangan ni bukan di mata kita. Di mata kita kesenangan ni apa? Cari makan senang, sehat, tak ada ujian, tak ada musibah. Di mata manusia ni kalau tanya, kesenangan itu apa? Kesenangan ni dalam segala aspek senang, mudah semua. Tubuh badan sehat, tak diuji dengan apa-apa ujian, sihat je dalam hidup, tak ada apa-apa kesusahan. Itu maksud kesenangan, kemudahan yang kita faham, manusia faham. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, dia bila mana dia cinta kepada hamba dia, depan ni ada hadis ni. Bila mana Allah Taala cinta kepada hamba dia ni, Allah Taala akan uji. Kita
dah sedia maklum dah, kita pun banyak kali dah dengar bagaimana kisah-kisah para nabi alaihi salam. Mereka diuji, Allah Taala uji mereka. Dan kisah-kisah ujian-ujian yang Allah Taala timpakan kepada para nabi rasul alaihi salam ni, para kekasih Allah Taala ni, bila mana kita dengar, jadikan padoman dalam hidup kita. Jadikan padoman untuk diri saya, untuk tuan-tuan, bahawa apabila Allah Ta'ala uji kita, maksudnya Allah nak berikan pada kita ni ganjaran pahala, nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, orang yang orang mukmin yang hakiki ni, dia betul-betul faham. Dia kehilangan penglihatan ke, kaki dia patah ke, dia kemalangan ke, dia sakit ke, dia ditimpa apa jua, dia tersenyum. Dia tahu bahawa Allah ingat pada dia, Allah cinta pada dia. Masya-Allah, tabarakallah. Kita tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikut jejak langkah ni orang-orang soleh, para nabi rasul alaihi salam ni. Diuji oleh Allah, mereka ni bergembira, seronok, sebab dia tahu, dia yakin bahawa Allah Ta'ala mengingati dia dan cinta kepada dia. Kita ni pula, umat akhir zaman ni, ibadah tak banyak, dosa banyak, ibadah tak banyak. Jadi apa cara maknanya melayakkan kita ni untuk masuk syurga Allah? Maksudnya memang masuk syurga Allah dengan rahmat Allah Ta'ala. Cuma tuan-tuan, di hari pengadilan, hari hisab, dihisab segala amalan ni, timbangan ni, dicari pahala tuan-tuan. Pahala yang wajib dulu tak ada dah, cari lagi pahala sunat dia. Sebab itu kita kena rajin tuan-tuan. Solat fardu, alhamdulillah. Solat sunat pun kita, saya ni cakap untuk diri saya lah, maknanya biasakan solat sunat. Maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau boleh lagi tambah witir, rajin lagi isra' syuruknya, kalau rajin lagi duhanya, rajin lagi tahajudnya, rajin lagi sebanyak mungkin. Sebab apa? Sebab pada hari di timbangan mizan, timbang pahala tu, pada masa ketika tu, pahala, siapa yang pahala dia ni kurang, jadi dia haraplah kot ada siapa-siapa boleh tolong. Tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa. Jadi kita cari siapa pada saat ketika itu? Kita cari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cari, pergi kepada nabi-nabi yang lain. Secara ringkas, nabi-nabi lain kata tak boleh, saya tak boleh. Seorang nabi Allah tak boleh nak tolong. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, wahai kekasihku, angkatlah kepala kamu, aku kabulkan permintaan kamu. Apa permintaan doa Nabi Sallam? Agar dipercepatkan hisab, dipercepatkan. Tak tahan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ceramah Fadil Ustaz Wadi Anwar yang ada cerita bagaimana tuan-tuan di padang mahsyar, di titian sirat, syurga, neraka. Panjang lebar lah dia cerita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kesusahan, segala ujian ini, kita kena pandang bahawa ujian ini tujuannya untuk mengampunkan dosa kita, meninggikan darjat kita. Tinggikan darjat. Disebut apa? Kafarah. Diampunkan dosa-dosa kita. Jadi
Allah Ta'ala berfirman, kesusahan pasti disertai dengan kemudahan. Macam mana pula sepanjang hidup, seumur hidup susah aja. Susah aja sepanjang hidup. Mana dia punya kesenangan dia? Derita seumur hidup, derita seumur hidup. Jadi apa ni? Fakir miskin, melarat, apa? Mana kesenangannya? Kesenangannya di mana, tuan-tuan? Hari akhirat. Hari akhirat. Karena akhirat itu lebih baik. Hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan, tuan-tuan. Keyakinan ni, tuan-tuan, kena tanam dalam hati. Apa jua kesusahan, tetap yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesenangan, kemudahan, ganjaran pahala. Kalau tak di dunia, di hari akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Akhirat nanti, tuan-tuan, orang yang paling kaya lah, paling berjaya, memiliki segalalah dunia ni. Tapi dia ni orang yang kufur kepada Allah. Celup masuk dalam neraka tu. Tanya kat dia, kamu ni di dunia dulu macam mana? Dia tak ingat seksanya kena celup. Maknanya masuk neraka tu. Dia kata, maknanya dia lupalah. Dia senang, dia orang paling kaya, orang paling bahagia di dunia ni. Manakala seorang mukmin, dia ini hidup di dunia ni tak pernah senang. Hidup susah aja, melarat dia, derita aja dia. Di akhirat dia masuk syurga, dia merasa kenikmatan itu, dia pun dah tak ingat dah dunia tu. Ini nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, Allah Taala kurniakan kepada kita sebagai orang mukmin, orang Islam. Baik. Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Di ayat ni, tanda ayat 5 dan ayat 6. Allah Ta'ala ulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik, Mus'air bin Khaddam berkata, seorang lelaki naik kapal, lalu kapal tersebut pecah, maka dia pun terdampar di suatu pulau. Dia tinggal di sana selama 3 hari dan tidak melihat seorang pun, tidak makan dan tidak minum, sehinggalah dia berputus asa untuk hidup. Kata Mus'air bin Khaddam ni, dia kata ada seorang, dia naik kapal, kemudian kapal dia ni pecah, dia terdampar di satu pulau. Jadi tuan-tuan, di pulau ni makanan tak ada, minuman tak ada. Dia pun dah sampai tahap berputus asa lah. Kalau kita, tuan-tuan, terdampar di satu pulau dah 3 hari, kita dah pun dalam hati, matilah ni, ikut logik akal, matilah. 3 hari ni air, takkan nak minum air laut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika mana dia tu dah sampai berputus asa, kemudian dia melihat kapal yang berlayar di laut, maka dia melambaikan tangan kepada mereka dan mereka pun pergi kepadanya dan membawanya hingga dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan selamat dan bahagia. Jadi tuan-tuan, pertolongan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ikut logik dia, matilah dia. Dia terbayang-bayang dah, ahli keluarga dia tak berjumpa dah, sebab dia keseorangan. Tetapi pertolongan Allah datang, ada kapal yang lain lalu. Jadi dia lambai tangan panggil, kapal tu selamatkan dia, dia boleh kembali kepada keluarga dia. Jadi ketika mana dia berputus asa tu, jadi manusia, biasalah, normal lah manusia, bila dah sehari sampai 3 hari dia duduk seorang di pulau, dia pun dah putus asa lah. Jadi tuan-tuan, datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kapal lain, selamat dia, boleh kembali kepada dia.
Baik, mengetahui bahawa kesedihan itu tidak boleh mengusir musibah. Seorang yang berakal adalah orang yang mengetahui bahawa setiap ketentuan Tuhan itu pasti terlaksana. Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Yang bermaksud tidak ada kesusahan yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab sebelum kami menjadikannya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kesusahan yang Allah Ta'ala timpakan di dunia ini, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kamu, illa fi kitabim, melainkan telah sedia ada di dalam kitab, dah tertulis dah, di Lauh Mahfuz dah tertulis dah, tuan-tuan. Apa dia dah tertulis? Bikatbi rizqihi wa ajalihi, rezeki, ajal, syaqiyun aw sa'idun. Syaqi, syaqi apa? Bahagia lawan apa? Derita. Derita, celaka. Syaqi, celaka. Sa'idun, bahagia. Jadi dah tertulis dah. Jadi tuan-tuan, apa jua yang ditimpakan kepada kita ni di dunia ini, semua telah pun ditulis, tertulis dah. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikan. Di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya awwalal awwalin. Allah ni awal. Bukan Allah tu ada permulaan, tak. Maknanya sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit, bumi, cakrawala, daratan, lautan dan seluruh makhluk ni, Allah ni dia dah pun ada. Allah, manakala alam semula jadi ini, semua diciptakan oleh Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Sebab itu kalau kita nak berdebat dengan orang kafir contohnya, dia mengatakan bahawa memang dah ada dah, bumi ni dah ada dah, kita debat dengan dia, dia boleh kalah. Kita bawa dalil-dalil Al-Quran bahawa Allah yang menciptakan. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka apabila semuanya telah tertulis dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu ada golongan, apa disebut, kalau tak salah apa, Jabariyah. Dia ada, kita akidah Al-Asy'ariyah. Nak terangkan akidah ni susah sikit kan. Kita ni Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ada akidah golongan yang mengatakan bahawa semua daripada Allah. Ni tak betul. Sebab apa? Sebab kalau dia kata semua daripada Allah, kalau dia buat dosa, maksiat, mungkar, takkan dia nak kata ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, saya tak boleh buat dosa. Tak betul. Ini salah akidah. Dia kata semua daripada Allah, tetapi Allah beri kurniakan kepada kita apa? Akal, iman menjadi benteng. Jadi ada ustaz-ustaz yang bagi contoh yang mudah. Antara Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Azhar Idrus. Kita bawa kereta. Jadi nak pergi ke mana ni? Kita pegang steering. Kita nak pergi kelab. Kelab apa? Golf. Golf boleh main? Tak haram kan? Golf boleh. Orang kata golf ni orang kaya je kan? Wallahualam, saya tak faham lah. Golf. Main golf ni mungkin kalau tak ada di sana araknya sebagainya, perempuan pelayan dan sebagainya, mungkin boleh-boleh je riadah, bersukan sebagainya. Jadi dia bawa kereta, dia nak tuju ke mana?
Dia nak pergi surau masjid ke, pergi tempat kerja ke, dia nak pergi tempat-tempat maksiat lah. Itu pilihan dia. Melainkan dia dipaksa. Nyawa dia. Tak, dia diacu pistol ke, letak pisau ke dan sebagainya. Kalau takat perempuan goda, dia pergi lalu mana? Cokit. Datang tah perempuan tah mak ayam ke sama. Mailah bang. Dia pun saya dah tergoda dah. Saya tak ada kuasa dah. Saya pun pergi. Tak. Jadi dia ada pilihan di situ. Jadi ada golongan yang mengatakan semua daripada Allah, itu tak benar. Tak betul akidah dia. Dia kata semua daripada Allah SWT, tetapi pilihan kita ada akal yang waras, Allah Taala akan berikan kepada kita boleh pilih. Nak buat maksiat ataupun nak buat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang gila, budak-budak, orang tak waras dan sebagainya, dia tak dikira. Tak ada hukum bagi dia. Selagi kita ada akal waras, kita dikira berdosa apabila kita melakukan satu-satu perkara perbuatan maksiat yang dicegah, dilarang oleh Allah SWT. Baik, kemudian inna dzalika 'ala Allah yasir. Kami yang menjadi, sebelum Allah Taala jadikan itu, kami dah tulis sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah Taala ni mudah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tak ada satu pun yang susah. Apa nak susah? Allah SWT berkuasa. Tuan-tuan baca nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Masya Allah, tabarakallah. Zikir tu kalau di TV tu, video lautan dengan ombaknya, burung-burung terbangnya. Kamera tu lalu di gunung-gunung tu. Jadi Allah, Al-Qawi, Al-Mu'ti, Allah Al-Jabbar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Kuasa. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan-tuan, golongan munafikin, golongan munafik bertanya di dalam peperangan, kenapa kami kalah? Kenapa kami kalah? Kalau Allah Ta'ala tolong kami, Nabi Rasulullah SAW bersama kami, apa pasal kami kalah? Jadi dia pertikaikan. Jadi golongan munafik, tuan-tuan, apa yang akidah dia, keyakinan dia, tuan-tuan, bercanggah dengan akidah yang benar, yang sahih. Jadi pertikaikan Allah. Kalau betul Allah Ta'ala ni Maha Kuasa, kenapa kita berperang kita kalah? Bagi orang Islam, apabila di dalam peperangan melawan golongan kafir, musyrikin, munafik dan sebagainya, lawan, mereka kalah, mereka tak menyalahkan Allah SWT. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Contoh dalam peperangan apa kalah? Peperangan Uhud. Kalah. Apa sebab kalah? Sebabkan yang pemanah tu tak mengikut arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah taala, dia kata Allah ni tak akan memenangkan walaupun umat Islam itu sendiri jikalau ada kesalahan yang dilakukan. Pelanggaran ada pelanggaran. Maknanya sami'na wa asaina, kami dengar, kami ingkar. Jadi dia tak ikut. Jadi Allah Ta'ala tidak memenangkan. Telah menjadi sunnatullah, kalau nak dapat kemenangan, taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bagi Allah ni mudah je. Allah Ta'ala nak binasakan satu-satu kaum itu, mudah bagi Allah. Dengan pekikan yang begitu kuat, mati bergelimpangan, apalagi turunnya hujan batu, hujan api, batu.
Apa lagi tuan-tuan? Terbalikkan bumi. Mudah bagi Allah SWT. Tetapi golongan munafik yang mengikut Nabi SAW, pergi berperang macam orang Islam juga, tapi dia munafik. Dia duk menghasut pula. Apa pasal pula kita kalah? Kita ni orang Islam. Nabi SAW ada dengan kita. Kata Allah Ta'ala berkuasa. Apa pasal kita kalah? Jadi golongan ini tuan-tuan, golongan yang tidak benar akidah dia. Dia menjadi kafir dengan ucapan-ucapan dia. Sebelum ni pun ada tuan-tuan, seruan ke berapa saya lupa tuan-tuan, tentang golongan munafikin ini, bila mana dia berkata, dia menjadi kafir dengan ucapan-ucapan dia itu. Baik, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu. Supaya kita ni tak rasa sedih apa yang luput daripada kita. Harta ke, kita cedera ke, sakit ke, kematian keluarga tersayang dan sebagainya, kita tak sedih. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak juga bergembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Jangan gembira sangat bila mana Allah Ta'ala berikan dunia kepada kita. Allah berikan harta, berikan kekayaan kepada kita, terlalu seronok sangat sehingga melampaui batas. Bukan tak boleh gembira, boleh. Kita dapat bonus ke, kita dapat duit apalah tuan-tuan, duit runtuh ke sebagainya, kita dapat. Nak gembira, boleh gembira, tapi jangan sampai melampaui batas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Ta'ala benci kepada orang yang melampaui batas, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong dan takabur, lagi membanggakan diri. Jadi dapat harta, dapat apa saja tak apalah, apa yang Allah Ta'ala kurniakan tak apa. Tapi jangan bangga, jangan takabur. Hari ni tuan-tuan, media sosial, Facebook dan sebagainya, kadang-kala antara kesalahannya dia viralkan semua. Dia bahagia dengan isteri, dia belikan kepada isteri dia rantai berpuluh ribu, pakai begini, berat dengan besar rantai daripada jari dia, daripada ni. Begitu. Lalas orang hantar sihir. Nak salahkan siapa? Nak salahkan orang, dengki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha, apabila Allah Taala cinta kepada hamba-Nya, maka Allah Taala akan uji hamba tersebut. Dan apabila hamba tersebut redha dengan ujian yang Allah Taala timpakan kepada dia, maka Allah pun redha kepada dia. Tetapi jika seorang hamba itu diuji oleh Allah SWT, maka Allah Ta'ala juga benci kepada hamba. Dan seseorang yang dia ini kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala ini tinggi, tapi ketinggian kedudukan dia di sisi Allah ini tak akan dapat dicapai dengan amalan. Apa cara Allah Ta'ala nak sampaikan tahap sampai kedudukan, iaitu dengan cara Allah Ta'ala menguji hamba tersebut. Jadi kalau kita ni diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa dua ujian, yakinlah, percayalah bahawa ujian tersebut tujuannya untuk kita sampai kepada kedudukan tersebut. Jadi dengan amalan tak sampai, amalan tak banyak, amalan kita tak mampu. Jadi apa cara Allah Ta'ala? Allah Ta'ala uji hamba tersebut, sehingga apabila dia redha dengan ujian tersebut, dia sabar hadapi ujian tersebut, maka sampailah dia kepada kedudukan tersebut. Jadi tuan-tuan, berhati Allah SWT sehingga bersyukurlah. Ya, maka kepada malam ini adanya ada salah bahasa, mungkin ada yang saya banyak saya tidak maaf, mungkin ada yang tak tepat ataupun tak sahih dan sebagainya.
maaf dengan tujuan dia saya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan untuk kita menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Allah Taala redha kepada kita, kita terlebih dahulu kena redha atas segala ketentuan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.